Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membanyakkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin, kerana pada malam ini kita diberikan karunia dan nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat sihat, nikmat masa, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, menggerakkan hati kita untuk pergi ke majlis ilmu yang dipenuhi dengan keberkatan, iaitu Yayasan Ta'lim. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung pengajian kita tauhid, mengenal tauhid, iaitu muka surat yang keberapa ya? Okey, baik. Tajuk kita apa ni pada malam ni? Bab yang 12 kan? Bab yang ke-12. Apa dia? Termasuk syirik? Bernazar bukan kerana Allah. Ya, okey, baik. Termasuk syirik bernazar bukan kerana Allah ataupun bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tajuk buku yang asal dia disebutkan babun minasyirki an-nadhru li ghairillah. Tajuk ataupun bab yang menjelaskan tentang syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dengan selainnya, iaitu nazar, berjanji, ya, berikrar ingin mengerjakan suatu ibadah li ghairillahi, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi kita fokus kita pada malam ni menjelaskan tentang syirik, di mana syirik ini ialah bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini telah mempelajari tentang satu ayat yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin." Wa ana awwalul muslimin ke minal muslimin? Wa ana, ini bukan iftitah ya. Takut doa yang iftitah yang dibaca tadi itu. Okey. Wa ana, ya, wa ana awwalul muslimin. Kita belajar dalam bab apa ni berkaitan dengan ayat ni? Dalam bab apa? Dalam bab tentang sembelihan. Sembelihan kan? Bab yang keberapa tu? Yang ke-11? 10 eh? Okey, nah, bab yang ke-10. Cuba kita tengok, pergi ke situ sekejap lah. Ini sangat berkaitan dengan tajuk kita ni. Jadi semua yang kita kerjakan ni, bentuk ibadah ni, tidak lain melainkan dia hanya ditunjukkan, hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab yang 10 bukan 9 ni.
Oh, punya anak ni bab 9. Oh, yang ya, sorry. Ini yang versi original bab yang ke-9. Okey, kul inna salati, sesungguhnya solat aku, wa nusuki. Apa makna nusuki? Nusuk? Ha? Ibadah apa? Sembelihan ya. Sembelihan ataupun ibadah kurban. Ataupun ibadah ibadah kurban, ibadah sembelihan dan sebagainya. Wa mahyaya dan kehidupanku. Jadi coba kita pergi kepada perkataan nusuki ini. Jadi sembelihan. Sembelihan ni biasanya dahulu pada zaman jahiliyah, sembelihan ni dia banyak dijadikan sebagai nazar. Orang-orang jahiliyah dulu apabila dia berniat sesuatu, apabila sesuatu itu dijayakan, sukses, berjaya, maka dia ingin melakukan suatu sembelihan untuk berhala-berhala mereka. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna salati wa nusuki, sesungguhnya solatku, nusuki, sembelihanku, ibadah kurbanku, wa mahyaya dan kehidupanku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Solat hanya kepada Allah. Tidak boleh solat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh solat kepada wali, tidak boleh solat kepada makhluk. Sama juga tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembelih untuk kubur-kubur. Tidak boleh melakukan sembelihan untuk orang soleh. Tidak boleh melakukan sembelihan kepada dewa-dewa ataupun kepada baginda Nabi sekalipun, ni haram. Tidak boleh. Tidak boleh. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Untuk itu aku diperintahkan untuk solat kepada Allah, sembelihan untuk Allah, hidup untuk Allah, mati untuk Allah. Ni. Baik. Coba kita pergi kepada tajuk kita ni. Di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita doakan beliau, semoga beliau mendapatkan rahmat, dicucurkan rahmat dan kebaikan dan kesenangan di dalam kubur sehingga di yaumil qiyamah. Karena beliau merupakan yang menghidupkan tauhid ya, dan memadamkan syirik, khurafat, bid'ah dan sebagainya. Beliau yang yang berusaha untuk menghidupkan kembali ya, mentajdidkan kembali tentang tauhid ni. Okey, di sini ada 3 dalil ya berkaitan dengan nazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini memang jelas nyata bahawa bernazar kepada selain Allah ni adalah syirik. Okey. Ayat yang pertama surah Ad-Dahr ayat yang ke-8. Ayat yang kedua surah Al-Baqarah ayat yang ke-270 dan dalil yang ketiga adalah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Okay. Al-Insan kan? Kenapa dekat sini ditulis surah Ad-Dahr ya? Hal ata 'alal insan. Ya, sama, betul-betul. Allah. Sebab nama dia memang 2. Boleh disebut Ad-Dahr, boleh disebut Al-Insan. Allahu Akbar. Terkejut pula aku ni ya. Allahu Akbar. Sebab dia hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Okey. Ayat yang ke-7 ya. Okey, sebab di sini saya tengok versi aslinya. Jadi di sini disebutkan surah Ad-Dahr ayat yang ke-7. Kalau tengok buku kita yang terjemahan ni, dia disebutkan surah Al-Insan ayat yang ke-7. Yufuna, mereka menunaikan nazarnya. Yufun ni maksudnya menyempurnakan, menunaikan, melaksanakan. Apa yang mereka laksanakan di sini? Bin nadri, nazar. Nazar. Okey. Sekarang kita tengok lagi. Nazar ni apa maksudnya? Okey. Yang dimaksud nazar ni apa? Biasanya kalau orang Melayu bernazar, biasanya dia ada hajat. Kalau hajat dia berjaya, contoh kata andai kata dia mengikuti peperiksaan ataupun exam ya, SPM lah dan sebagainya. Kalau anak saya lulus, berjaya nanti dalam peperiksaan, maka aku akan sembelih ayam. Maka aku akan buat kenduri. Maka aku akan puasa Isnin Khamis dan sebagainya. Biasanya nazar inilah yang kita pahami. Jadi apabila berjanji sesuatu, dan sesuatu itu dijadikan berjaya maka kita akan melakukan satu kebaikan. Ini sebetulnya definisi yang sempit.
Yang sempit. Okey, coba kita tengok dalam Fathul Bari. Dalam tafsir, bukan Fathul Bari ya, tafsir Ibn Jarir At-Tabari, sorry. Dalam tafsir Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, beliau menyatakan apa yang dimaksud dengan nazar ni. Nazar ni secara bahasa ialah al-ijab. Al-ijabu. Aujaba yujibu ijab. Apa maksudnya ni? Al-ijab. Menutup. No. Aujaba yujibu ijaban. Kalau wajaba, apa? Wajaba. Wajib. Kalau aujaba, mewajibkan. Yes, mewajibkan. Jadi an-nadhru itu maksud dia al-ijab. Mewajibkan. Mewajibkan. Okey, kenapa secara bahasa dia disebut mewajibkan? Al-ijab. Kenapa? Sebab dia bernazar. Kalau dia dah berjanji, tapi beza dengan berjanji ni. Kalau dia dah bernazar, maka dia wajib melakukan nazar tersebut. Itu dia. Ini dari segi bahasa. Nah, adapun dari segi istilah, kata Imam Ibn Jarir At-Tabari, saya salah ambil satu dari pandangan ulama je lah. Ma aujabahu al-mar'u ala nafsihi tabarruran fi ta'atillah wa taqarruban bihi ilaihi min sadaqatin aw amalin khairin. Okey, yang dimaksud dengan nazar ialah sesuatu yang diwajibkan oleh seseorang atas dirinya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa taqarruban ilaihi, dan bertaqarrub, mendekatkan diri. Jadi yang pertama untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia nak pahala, dia nak balasan syurga. Kemudian wa taqarruban bihi ilaihi, dan untuk mendekatkan diri. Sebab dia nak dekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terus melakukan nazar. Min sadaqatin, contohnya sedekah. Aw amalin khairin, ataupun berbuat kebaikan. Kalau kita ambil contoh daripada ni, jadi bernazar itu seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu kebaikan, suatu ketaatan dengan niat ingin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sebetulnya nazar ni, dia terus berjanji kepada Allah untuk melakukan ketaatan tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Tiba-tiba dia berjanji. Aku berjanji akan puasa Senin Khamis. Ini nazar wajib. Ini nazar wajib. Ataupun saya akan solat berjamaah tiap 5 waktu. Ini wajib. Ataupun saya ingin bersedekah. Saya ingin menginfakkan seluruh hartaku. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ingin meninggalkan sedikit pun. Saya nak infakkan semua. Masya Allah. Ini nazar yang sangat bagus. Nazar yang sangat bagus. Boleh diamalkan. Kenapa tertawa senyum? Kalau nak zakat lah. Ia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala ni. Suatu ibadah. Okey, sekarang macam ni. Apa hukum nazar ni sebetulnya? Sebetulnya hukum nazar ni apa? Dia hanya mubah ke, harus ke, ataupun dia masyru', disyariatkan? Harus. Disyariatkan. Jadi hukum ni sebetulnya dipelbagai. Dipelbagai. Dia boleh masyru', boleh dia harus. Bahkan pada asalnya salah satu ulama mengatakan, kalau tak silap ni pandangan Syekh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, nazar ni hukum asalnya dia dilarang. Hukum asal dia dilarang, kata Syekh Ibn Baz lah. Tapi kalau kita tengok buka buku yang lain, nazar ni adalah masyru', disyariatkan. Nazar yang masyru' ni yang disyariatkan macam mana? Iaitu nazar, berjanji ataupun mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan kebaikan ataupun kewajiban tanpa ada sebab. Itu yang sangat disyariatkan. Bahkan nazar seperti ini masuk dalam ayat ni, dalam surah Al-Insan, ayat yang ke-7 ni. Jadi ayat yang ke-7 ni Allah Subhanahu wa taala memuji mereka ni yang melakukan nazar.
atas tujuan karena dia ingin mentaati Allah Subhanahu wa taala, karena dia cinta Allah Subhanahu wa taala, karena dia patuh tunduk sami'na wa ta'na kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berjanji, aku ingin melakukan solat fardu 5 waktu secara berjamaah. Kemudian aku ingin bersedekah, aku ingin infak, aku ingin puasa Isnin Khamis dan sebagainya. Ini nazar yang terpuji, nazar masyru'. Nanti anak akan jelaskan tentang macam-macam nazar nih. Oke, coba kita kembali kepada ayat kita nih sekarang. Ayat surah Al-Insan nih. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Siapa yang tahu? Siapakah yang mempunyai sifat-sifat nih? Menyempurkan nazar dan mereka takut kepada hari kiamat. Sifat-sifat bagi siapa nih? Abu Bakar. Oh ya, Abu Bakar. Oke, lagi orang yang beriman. Oke, lagi? Monggo kalau ada jawaban lain. Nak tahu siapa yang memiliki sifat ini, jangan asal jawab. Tengok dalam ayat tu, dijelaskan dalam ayat tu. Buka surah Al-Insan. Yufuna bin nadri, mereka. Tengok tu, mereka ni siapa? Tapi jawaban tadi semuanya betul insya-Allah. Ada yang jawab orang beriman, betul lah, of course, mesti dia orang beriman. Ada yang menjawab Abu Bakar, ya, sebab Abu Bakar merupakan orang yang beriman. Bahkan iman Abu Bakar ditimbang dengan orang-orang, semua orang Islam di dunia dari dulu sampai sekarang, kalah iman mereka nih. Iman Abu Bakar yang menang. Oke. Mana tadi? Nih tengok. Surah Al-Insan ayat yang kelima. Surah Al-Insan ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura." Ini salah satu balasan, jaza, pahala ganjaran yang akan diberikan kepada mereka ni, orang-orang baik ni. Innal abrar, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan. Termasuk tadi orang yang bernazar tu. Masuk dalam ni. Bernazarkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Innal abrar, ataupun dia mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam semua dikerjakan, rukun iman. Kemudian perkara-perkara yang sunnah, perkara-perkara yang wajib dikerjakan, termasuk kebajikan, amalan soleh. Jaza mereka nanti di dalam syurga, yashrabuna, mereka akan minum. Masya Allah, minuman yang sangat lazat. Min ka'sin, ya, daripada gelas cawan. Mizajuha kafura, berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Air kapur. Kalau sini tengok air kafur. Air kafur ni warnanya apa? Putih. Rasanya macam mana? Sedap. Siapa yang sebut sedap? Jangan mentang-mentang anda sebut dekat sini air kapur lalu bilang sedap ya. Air kapur ni pahit. Tapi dia bagus untuk kesihatan kan? Tak pastilah. Tak pasti ya. Tak pernah minum. Coba tanya dengan doktor. Tapi biasanya air kapur ni boleh dia menyembuhkan, ini menurut tradisional, obat tradisional yang ana dulu ni lah. Ada yang kalau kena penyakit apa tak pastilah. Tapi ana pernah jumpa dulu semasa kecil orang minum air kapur. Okey. Kata ulama, kenapa di sini dimaksudkan dengan air kapur? Yaitu maksudnya air itu sangat putih. Sebab kapur itu putih. Air kapur. Dan yang penting ini rasanya adalah lazat. Kalau kita nak tahu tentang rasanya ni, jadilah orang abror. Jadilah orang yang sentiasa melakukan kebajikan. Maka mereka akan merasakan lazatnya air kapur nanti di yaumil qiyamah. Aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ia adalah mata air. Ini sumber air. Ini ada sumbernya air kapur nih, mata air. Di dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Dia terpancar. Ya, timbul, ya. Dia terpancar daripada sumber mata air tersebut. Insya-Allah tabarakar rahman. Macam mana kita merasakan air tersebut nanti? Betapa indahnya nanti. Semoga kita dirizikan air kapur nih. Kalau macam tak sabar nak rasa air kapur tu, coba ni. Sekali-kala.
Rasakan tu, rasa apa, boleh minum try ataupun air kapur yang di dunia lah. Nak manis boleh campur susu apapun dan sebagainya lah. Hah? Oh, oh. Okey, boleh juga, boleh dia try tu. Tapi anda tak perlu. Okey, kemudian yang ketujuh ni, ni sifatnya. Sifat abrar ni disebutkan di sini. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka dari para abrar ni yang disediakan air yang sangat lezat, iaitu air kapur ni, mereka yufuna bin nadri, mereka memenuhi nazar. Jadi setiap mereka nazar tu, apapun nazar mereka, mereka laksanakan, tidak pernah ingkari. Sentiasa laksanakan. Tiba-tiba dia nazar, dia terus laksanakan. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata menyebut sifat mereka dalam ayat ini. Dalam ayat yang ketujuh ni untuk menjelaskan bahawa abrar ni adalah mereka yang menyempurnakan nazar, tak, tetapi mereka memuji orang yang bernazar. Tetapi yang dipuji ni mereka yang melaksanakan nazar karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selainnya. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, dan mereka takut di hari di mana azab itu merata di mana-mana. Maksudnya ini apa? Hari kiamat. Kalau azab dah merata di mana-mana, di sini ada azab, gunung-gunung pecah semuanya, kemudian bumi, air lautan, kemudian matahari dan sebagainya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Insyiqaq, kemudian apa lagi, Al-Infitar, idza sama'un fatarat. Maka ketika itu berlakulah hari kiamat. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Okey, coba kita tengok tafsiran para ulama berkaitan dengan ayat ini. Saya kena jelaskan tentang tafsiran ini supaya kita faham, ya. Okey, baik. Kata ulama dalam menafsirkan hadis ini, ayat ini, kata Imam Al-Baghawi, hada min sifatihim fid dunya ay kanu fid dunya kadzalika. Ini merupakan sifat mereka. Mereka sentiasa melaksanakan nazar di dunia. Qala Qatadah. Sekarang tafsiran Qatadah. Arada yufuna bima faradallahu alaihim minas salati waz zakati was sawmi wal haji wal umrati. Yang dimaksud nazar di sini ialah mereka melaksanakan apa yang difarduhkan kepada mereka, termasuk solat, zakat, puasa, haji dan umrah. Wa ghairaha minal wajibat, dan selainnya daripada perkara-perkara wajib. Jadi maksudnya kata Qatadah, yufuna bin nadri maksudnya mereka yang melaksanakan perkara fardu. Ini lebih umum, bukan hanya kepada nazar, tetapi mereka yang melaksanakan solat, zakat, puasa, haji, umrah termasuk kepada yufuna bin nadri. Wa qala Mujahid wa Ikrimah. Kata Mujahid dan Ikrimah, idza nadharu fi ta'atillahi waffau bihi. Apabila mereka ni para sahabat radhiyallahu anhum, apabila mereka bernazar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, waffau bihi, mereka melaksanakan nazar tersebut. Okey, ini salah satu tafsiran Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala. Okey. Kemudian kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. أي يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من فعل الطاعات واجبة بأصل الشرع, yaitu mereka menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang diwajibkan kepada mereka, termasuk perintah-perintah ketaatan yang diwajibkan kepada mereka. Wa ma aujabuhu ala anfusihim bi tariqin nadri, dan sesuatu yang mereka wajibkan atas dirinya dengan cara nazar. Ini maksud dia. Jadi kesimpulannya daripada apa yang dijelaskan oleh ulama tadi dalam tafsir At-Tabari, kemudian dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullahu taala, yufuna bin nadri ini maksudnya mereka mewajibkan atas diri mereka untuk melakukan ketaatan, padahal mereka tidak diperintah pun untuk mewajibkan kepada mereka. Tak ada perintah sebetulnya untuk nazar ni. Tak ada perintah. Cuma apabila dia bernazar melakukan ketaatan, ini masyru', sesuatu yang sangat disyariatkan. Nah, sekarang kita tengok jenis-jenis nazar. Jenis-jenis nazar ni ada 6. Jenis-jenis nazar ni dia ada 6. Perlu kita ketahui ni, ya. Takut kita confuse. Ini nazar yang macam mana? Ini nazar ke bukan? Mesti kita tahu, ya. Okey. Okey, tapi sebelum itu anda tanya. Biasanya masyarakat Nusantara ni melakukan nazar ni
Apa tujuan dia? Hah? Penuhi hajat kan? Kalau hajat dia terpenuhi, baru dia buat. Baru dia nak berbakti. Baru dia nak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Tapi macam mana ibadah macam ni? Okey ke tak? Hah? Ada syarat kan? Ada syarat dulu. Jadi dia nak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, syarat dia Allah kena bagi balasan dulu. Kena bagi reward dulu. Kalau ada reward, baru nak melaksanakan nazar. Oh, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Padahal kalau kita tengok dalam, banyak disebutkan dalam hadis ni, nazar ni sebetulnya ya, dia datang daripada seseorang yang bakhil. Ya, betul. Nazar ni datang dilakukan daripada orang-orang yang bakhil. Kecuali kalau nazar macam ni. Kecuali kalau nazar macam tadi. Contoh, kalau saya berjaya, kalau saya projek saya ataupun saya mendapatkan tender projek, maka seluruh harta saya infakkan dalam jalan Allah. Itu baru bagus. Kalau saya dapat projek, dapat tender, hasil semua daripada tu, bahkan harta saya yang ada di dalam rumah, dalam akaun bank, saya akan infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan saya tidak akan menyisahkan sedikit pun. Kalau macam ni okey ke tak? Okey kalau macam ni. Tapi tunggulah selepas tu apa yang dia buat ya. Dia pergi kaunter zakat macam tadi yang disebut. Kalau macam tu okey, tak ada masalah. Coba sebuah hadis ni. Ni penting bagi kita ketahui supaya kita tidak bernazar karena ada reward. Supaya nazar kita tu nazar yang betul-betul tulus datang daripada hati kita tanpa adanya sebab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Okey, ini disebutkan daripada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala an-nadhru la yuqaddimu syai'an wa la yuakhiruhu. Nazar itu tidak mempercepat sesuatu dan tidak memperlambat sesuatu. Maksudnya kalau ada nazar, Allah Subhanahu wa taala tidak mempercepat hajat itu terpenuhi, terkabulkan. Tak. Biasa je. Sama ada. Kalau dia bernazar, hajat dia pun tidak terlewatkan. Sama, pada waktu yang ditentukan hajat tersebut akan dikabulkan, akan terpenuhi. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhil. Namun pada hakikatnya nazar itu dilakukan ataupun dikeluarkan daripada orang yang bakhil. Nak puasa Isnin Khamis, kena ada syarat, kena ada sebab tertentu. Kalau engkau ya Allah sembuhkan penyakit aku ni, aku nak puasa Isnin Khamis. Ini ibadah macam mana? Okey, tapi tak apa, saya jelaskan nanti berkaitan dengan jenis nazar ni. Okey, hadis yang kedua lagi. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Ini larangan bernazar ya. Larangan bernazar ni. Ini hadis sahih juga, muttafaq alaih, hadis sahih. Kata baginda Nabi SAW, la tanziru, jangan kau buat nazar. Jangan kau buat nazar. Mungkin yang dimaksud la tanziru ni, jangan buat nazar atas sebab tadi. Kalau nazar yang tak ada sebab, ya, secara spontan dia tu bernazar, aku nak pergi masjid nanti. Aku nak baca Quran nanti malam. Aku nak khatamkan Quran dalam 7 hari. Contoh kata. Aku nak hafalkan surah-surah pendek dalam 7 hari. Sebab aku dah lanjut usia, dah tua, aku nak jadikannya ia sebagai bekal untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh katalah. Tapi boleh juga diamalkan bagi mereka yang nak hafalkan surah-surah pendek. Fa inna an-nadhra, jadi kata baginda, la tanziru, jangan kau buat nazar. Fa inna an-nadhra, sesungguhnya nazar itu la yauni minal qadri syai'a, dia tidak dapat mengubah takdir sedikit pun. Ni yang perlu kita catat. Kita nak buat nazar atas sebab sesuatu, kalau boleh elakkan. Elakkan. Kenapa? Karena nazar itu tidak dapat mengubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau doa. Ini beza nazar dengan doa. Kalau aku berjaya dalam ni, aku akan sembelih kambing. Kalau aku berjaya macam ni, aku bersedekah kepada fakir miskin.
Kalau aku berjaya-berjaya macam ni, puasa sebulan. Ataupun aku kahwin lagi, contoh bagi yang lelaki. Mesti penuhi ni. Mesti. Tapi ni saya kira ini takkan berlaku, takkan berjadi lah. Sebab semuanya penakut. Okey, fa inna nadhr, termasuk yang di depan ni juga penakut sebetulnya. Kita adalah penakut semua. Fa inna nadhra la yuni min al-qadri syai'a. Karena sebetulnya nazar itu tidak dapat mengubah takdir, ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma yustakhraju bihi min al-bahr. Ini Allah baginda Nabi nyatakan lagi, sebetulnya yang sebetulnya nazar itu dibuat oleh orang yang bakhil. Kecuali tadi kalau dia bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok. Jadi nazar yang pertama, jenis-jenis nazar. Nazar yang pertama ni dia disebut nazrut ta'ah. Apa nazrut ta'ah? Iya, yang pertama nazar jenis-jenis nazar ya. Supaya kita tahu jenis-jenis nazar. Oke, yang pertama ni apa? Yang pertama apa ni? Nazar ta'at. Taat. Dalam bahasa Arab dia disebut nazrut ta'ah. Nazrut ta'ah. Nazar yang dilakukan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ni dia disebut nazrut ta'ah. Ini hukumnya masyru', disyariatkan. Sesiapa yang berbuat nazar ta'at ni, dia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nazar ta'at ni termasuk kepada yang disebutkan dalam surah Al-Insan ayat yang ke-7 ni. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan nazar ta'at ni dia dibagi kepada dua bagian. Yang pertama dia disebut nazar mutlak. Yang pertama dia mutlak, nazar mutlak. Yang kedua yaitu nazar muallaq. Muallaq. Okey, yang pertama nazar mutlak, yang kedua ialah nazar muallaq. Okey. Okey, siapa yang tahu nazar mutlak ni apa? Nazar mutlak ni ialah nazar yang dibuat ataupun seseorang berjanji kepada dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa sebab. Ini yang disebut dengan nazar taat mutlak. Melakukan nazar kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya sebab sesuatu. Tanpa dia meminta reward dan sebagainya. Tiba-tiba dia seperti berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, saya ingin puasa Isnin dan Khamis. Ataupun saya ingin puasa 3 hari setiap bulan. Ini termasuk kepada nazar ta'at. Secara mutlak. Tanpa adanya sebab yang tertentu. Ataupun saya ingin bersedekah 1,000 ringgit sekarang. Ataupun saya ingin bersedekah 1,000 ringgit nanti malam. Ataupun dia bernazar, saya ingin memberikan kepada Ustaz Ahmad 10,000 ringgit. Besok pagi contoh. Ini pun sama. Termasuk kepada nazar mutlak. Ini contoh saja supaya kita faham ya. Dilaksanakan pun tak apa, saya tak tolak. tak boleh menolak sedekah. Mesti hargai. Apatah lagi yang jumlahnya masya-Allah tabarakar rahman. Ini secara umum ya. Ataupun dia bernazar macam-macam tadilah, nak solat berjemaah 5 waktu, nak memberikan infak kepada fakir miskin setiap bulan, nak memberikan berbuka puasa dan sebagainya tanpa adanya sebab. Ini termasuk kepada nazar taat mutlak. Nazar taat secara mutlak termasuk kepada nazar ni. Yufuna bin nadri wa yakhufuna yawman kana syarruhu mustatira. Tetapi syarat yang pertama ni, syarat yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita ketahui, syarat dia apa yang pertama? Yang pertama apa syarat dia? No. Yes, karena Allah. Dunia yang pertama karena Allah.
Kalau bukan kepada selain Allah, nazar ini tidak diterima. Itu syirik. Seperti nazar kepada ahli kubur. Seperti nazar kepada syekh. Kalau contoh dia kata tiba-tiba saya ingin puasa untuk syekh. Saya ingin puasa untuk kubur. Saya ingin puasa ataupun saya ingin menyembelih kambing dipersembahkan kepada kuburan ini dan kuburan itu. Saya ingin menyembelih lembu untuk waliullah. Sekian. Ini termasuk syirik, tidak boleh. Itu dia. Ini jenis nazar yang pertama. Nazar mutlak. Bagian yang kedua, nazar mu'allak. Mu'allaknya apa? Ya, tersangkut ataupun bergantung. Ataupun ditaklik, disyaratkan, digantungkan dengan satu sebab. Jadi maksudnya nazar mu'allak ni ialah bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuatu kebaikan, tetapi dia digantungkan ataupun tertakluk kepada syarat tertentu, atas sebab digantungkan ataupun dikaitkan dengan sebab yang tertentu. Dikaitkan dengan sebab yang tertentu. Macam tadi, kalau Allah Subhanahu wa taala sembuhkan saya daripada penyakit, saya akan buat korban kambing, saya akan menyembelih lembu. Contoh macam tu. Masya Allah tabarakar rahman. Dia kalau tim dia menang lah, dia buat tak ada masalah. Kena buat wajib. Ya. Botak kepala. Botak kepala ni macam mana hukumnya? Harus kan? Harus. Haram ke harus? Harus kan? Kena laksanakan. Ini disebut dengan nazar mubah. Akan dijelaskan nanti. Ini yang pertama, nazar ta'ad dulu. Ini wajib semua ni. Hukum ni wajib. Bahkan dua ni disyariatkan. Terutama yang pertama. Tetapi untuk yang kedua ni, nazar mu'allak ni, ada sebagian ulama yang mengatakan ni makruh. Kalau seseorang bernazar dikaitkan atas sebab tertentu, ada ulama yang merojihkan hukumnya dia makruh. Tercela. Sebab dia melakukan nazar bukan semata-mata ikhlas daripada dirinya, tetapi dia atas sebab yang tertentu. Tetapi macam ni. Tetapi meskipun dia dikaitkan dengan alasan tertentu, dengan nazar tersebut dia masih lagi melakukan kebaikan. Jadi kebaikan yang dia lakukan dia akan dapat pahala. Tetapi anda lebih setuju kepada ni nazar taat ni. Jadi mu'allak ni termasuk kepada nazar taat ni, insya-Allah taala. Tetapi kalau boleh nazar, kita nak buat nazar yang pertama, nazar mutlak. Itu yang pertama. Okey. Dalilnya dalam buku ni dalilnya yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dalil khusus, dalil spesifik untuk nazar mutlak ni sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu. Sesiapa yang bernazar ingin mentaati Allah, falyuti'hu, maka dia wajib mentaati nazar itu. Maka wajib baginya untuk menjalankan nazar tersebut. Wa man nadhara ay ya'siyahu fala ya'sihi. Tetapi apabila dia bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak boleh melaksanakan. Contoh seperti apa? Ini termasuk dalam nazar maksiat nanti. Untuk hadis yang kedua ni. Jadi hadis ini dalil yang pertama ni, man nadhara ay yati' Allah falyuti'hu. Sesiapa yang bernazar ingin mentaati Allah, maka taatilah. Maksudnya laksanakan nazar tersebut. Yang kedua, nazar mubah ataupun harus. Nazar mubah ataupun harus. Nazar mubah. Mubah. Harus ya. Okey, apa contohnya nazar mubah ni? Nazar harus ini. Contoh. Sebagai contoh ya. Jadi yang kedua ni dia jenis nazar mubah, harus. Contoh. Nanti malam saya akan makan di seafood bersama kawan-kawan. Ini termasuk nazar. Nazar nih. Niat. Dia nazar mubah. Nazar yang boleh.
nazar yang diperbolehkan. Ataupun dia mengatakan, saya nanti akan menaiki kuda. Ataupun saya nak pergi ke sana dengan kereta. Ataupun dengan motor. Ini nazar. Nazar mubah. Cuma dia ada dua pilihan. Sama ada dia laksanakan nazar tersebut ataupun dia tak laksanakan nazar tersebut. Boleh. Ada dua pilihan. Boleh cancel. Boleh laksanakan. Boleh cancel. Ada dua pilihan. Dia tidak mengena dengan nazar-nazar yang disyaratkan. Ini nazar mubah saja. Nazar mubah saja. Ataupun dia bernazar, saya akan naik gunung nanti. Ini nazar mubah. Nazar biasa. Okey, jadi dia boleh memilih. Sama ada dia nak laksanakan nazar tersebut ataupun dia nak cancel. Okey, yang ketiga, nazar makruh. Nazar makruh. Ni termasuk nazar makruh. Apa nazar makruh ni? Nazar yang tercela. Nazar yang tidak disyaratkan. Nazar makruh. Makruhun. Yang tidak disyaratkan. Yang tercela. Boleh, ini merupakan sesuatu nanti berkaitan juga dengan nazar maksiat nanti. Okey, seperti apa contohnya? Seperti contoh dia berkata dia berkata sesuatu yang tidak sepatutnya dia buat. Contoh apa? Saya akan makan baju. Saya akan makan baju. Ataupun saya akan makan baju. Baju bukan makanan manusia. Makanan tikus. Jadi ini nazar makruh. Nazar yang tidak dianjurkan. Maksudnya nazar yang tidak ada kaitan, tidak ada kena mengena dengan syariat. Nazar makruh ni. Kalau boleh nazar-nazar macam ni dielakkan. Nazar macam ni dia dielakkan. Okey, itu yang ketiga. Okey, yang keempat, nazar maksiat. Nazrul maksiyah. Nazrul maksiyah. Ni. Nazar maksiat. Okey, apa contohnya nazar maksiat? Okey, kira-kira apa contohnya nazar maksiat? Boleh tak bagi Ustaz kepada Ustaz satu contoh nazar yang maksiat lah. Berarti kalau nazar maksiat ni dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ia berjudi. Berjudi. Saya akan berjudi. Ataupun dia bercakap, kalau saya tidak sembuh, kalau penyakit, dia marah kan? Marah. Dah bertahun-tahun berobat tak kunjung sembuh. Tak ada. Kalau saya tidak sembuh, saya akan berjudi. Dia mengancam Allah. Allah diancam. Kalau saya tidak sembuh dengan obat ni, aku akan berjudi. Ataupun dia tiba-tiba berkata, aku akan berzina nanti. Ini nazar maksiat. Nazar maksiat. Ataupun dia mengatakan, saya akan membunuh dia nanti. Ini nazar maksiat. Apa hukum nazar maksiatnya? Nazar maksiat ini hukumnya haram. Tidak boleh dilaksanakan. Sebagaimana disebutkan tadi, man nazara an ya'siyallahu fala tuti'ah. Okey, apa hadis dia tadi ya? Fala. Ada yang hafal tak tadi? Macam mana Ustaz baca tadi? Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi. Sesiapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia berbuat maksiat tersebut. Kalau dia bernazar tentang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak perlu. Bahkan dia wajib menjauhi nazar tersebut dan dia membayar kafaratul yamin, iaitu dia kena buat kafarah sumpah. Kafarah sumpah dia ada 3. Tapi ni insya-Allah ni adalah kaul yang rajih ya. Sebab kalau dalam mazhab ini dia tak perlu buat kafarah. Kalau ada seseorang tiba-tiba dia bernazar untuk melakukan kemaksiatan, maka dia tidak boleh melaksanakan maksiat tersebut, dan dalam mazhab Syafi'i dia tidak perlu melakukan kafarah. Adapun dalam mazhab lain, kalau tak salah dalam mazhab
Imam Ahmad kalau tak silap dia mesti buat kafarah. Kafarah iaitu kafarah sumpah, kafaratul yamin. Yang pertama kafarah sumpah ni apa? Ada yang tahu tak? Puasa. Puasa ni last option. Untuk opsi yang pertama apa dia? Memberikan makanan kepada berapa orang? 10 orang. 10 orang. Jangan banyak-banyak, jangan bukan 60. 10 orang. Mentang-mentang kaya nak bagi makanan kepada 60 orang pula. 10 saja. Kalau dia tak boleh bagi makanan kepada 10 orang fakir miskin, yang kedua apa? No. Memberi, ganti daripada memberi makanan apa? Memberikan pakaian. Mana yang lebih ringan, memberi makan dengan pakaian? Memberi makan. Satu porsi, satu pinggan RM8 je kan. Kalau kita bagi baju, satu baju berapa harganya? Boleh 40. Tapi jangan ambil baju yang pakaian yang ni, pakaian yang murah. Dia belikan seluar harga RM5 pula. Ini maksudnya pakaian untuk menutupi badan ya. Bukan pakaian dalam, bukan. Dia beli seluar pula, beli spender pula. Bukan. Ini pakaian untuk menutupi badan. Baju lengkap dengan seluar panjang. Kononnya dia nak berjimat dan sebagainya. Itu opsi yang kedua ya. Opsi yang ketiga ialah baru puasa salah satu ayam. 3 hari. Puasa 3 hari. 10 orang sama 10 orang. Makanan 10 orang. Kalau tak boleh memberikan makanan kepada 10 orang, dia memberikan makanan kepada memberikan pakaian kepada 10 orang juga. Kalau dua opsi ini tak boleh dilakukan, baru dia berpuasa. Jangan terus ambil puasa. Nah, opsi yang apa ni? Ingin kononnya nak mau jimat ya. Mau jimat tak mau mengeluarkan biaya, dia puasa 3 hari. Okey. Kan jadi kafarah tu kena dilakukan secara berturutan. Okey, itu nazar yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat, nazar maksiat ya. Okey, yang kelima. Yang kelima ni dia, ni penting. Ni juga banyak dilakukan oleh orang-orang, iaitu nadrul lajat awil ghadab. Nadrul lajat. Nazar lajaj. Nazar lajaj. Lajaj ini maksud dia untuk menghindari. Apa bahasa yang sesuai? Menegah. Kan? Menegah. Lajat ataupun ya. Yang mencegah ataupun menegah. Okey. Dia ada dua ya. Lajaj ataupun ghadab. Ghadab ni apa ghadab? Marah. Pernah kita buat nazar kan? Kadang dia macam ni. Jadi yang kelima ni dia nazar lajat ataupun ghadab. Nazar lajat ni nazar yang dilakukan oleh seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Apabila dia melakukan sesuatu tu, dia akan buat nazar tu. Contoh. Apa contoh dia? Saya tidak akan bicara dengan dia selama sebulan. Kalau saya bicara bercakap dengan dia sebulan, saya akan puasa 3 hari. Ini disebut dengan nazar lajaj ataupun nazar marah. Sebab kadang-kadang orang yang marah ni macam ni, macam seseorang dia gemar buat maksiat. Jadi selepas dia buat maksiat, dia terus berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa menyesal karena berbuat maksiat tersebut secara berulang-ulang. Lalu secara tiba-tiba dia berjanji kepada Allah, ya Allah, aku berjanji kepada engkau, kalau aku buat maksiat ni lagi, aku akan puasa 2 tahun. Puasa 2 tahun. Oh ya Allah. Puasa 2 tahun. Ini 30 hari dah sekarat, dah mau pingsan sebagainya. Dia bernazar 2 tahun pula. Jadi nazar ni disebut nazar lajaj. Iaitu nazar yang dilakukan karena dia ingin mencegah supaya dia tidak berbuat sesuatu.
Itu dia, disebut nazar lajaj. Ya, boleh. Kalau dia mampu. Kena jalankan. Kalau dia tidak boleh menjalankan nazar tersebut, mesti dia bayar kafarah. Dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu yang ke-5. Nah, kemudian yang nazar apa tadi? Makruh, maksiat, nazar lajad, ghadab. Saya kira ni dah cukup kan. 6 ya? Okey, yang ke-6 sekarang. Dia yang ke-6 ni dia nazar mutlak. Tapi bukan mutlak yang ini ya. Dia nazar mutlak. Mutlak. Yang dimaksud nazar yang ke-6 ni, nazar mutlak ni, dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyebutkan secara spesifik apa nazar dia. Ya, dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak menyebutkan secara spesifik apa yang dia mau buat. Seperti contoh, aku bernazar kepada Allah. Dia sebut macam tu. Aku bernazar kepada Allah. Dan dia tidak menyebutkan tentang nazar tu. Ini disebut nazar mutlak. Ini pun kena buat juga. Hah? Nak buat macam mana? Nak buat apa? Tu dia. Baru kemudian, selang kemudian dia sebutkan nazar tersebut. Jadi ketika dia bernazar tu, dia tak sebutkan secara spesifik. Dia cuma berkata kepada dirinya, aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu 1 jam berikutnya, aku akan baca Quran 1 juzuk. Ini dimaksudkan dengan nazar mutlak. Jadi selepas tu dia boleh mengungkapkan, boleh menyatakan spesifik nazar tersebut. Selepas dia mengatakan aku bernazar kepada Allah. Tu dia, ini jenis-jenis nazar. Nah, yang kita bincangkan pada malam ni, ini yang pertama ni, jenis ni. Jenis nazar taat. Ini yang dimaksud, yaitu nazar mutlak dan nazar mu'allak. Ini yang masuk kepada topik kita. Dia hanya bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jom kita kembali kepada buku kita. Ini yang pertama. Ayat yang kedua. Okey, ada soalan tak berkaitan dengan jenis nazar ni? Kalau ada soalan dipersilakan. Ya. Iya. Kalau kita niat contoh saya nak memahami seluruh Al-Quran. Contohnya. Iya. Kalau kita niat, tapi macam mana beza niat dengan nazar? Okey, baik. Saya macam mana tadi? Saya nak memahami seluruh Al-Quran. Saya nak memahami. Okey, itu kalau dia bercakap nak, berarti dia berkehendak, ingin, mahu saja. Dia tidak disebut sebagai nazar. Kalau dia mewajibkan kepada dirinya, saya wajib memahami Al-Quran. Itu bentuk nazar. Kalau hanya dia berkehendak, saya mau paham Quran lah, saya mau makan lah, saya mau minum lah. Itu bukan nazar, itu ungkapan biasa. Itu ungkapan. Tapi kalau dia bercakap, nanti malam saya nak paham Quran. Itu termasuk nazar. Nanti malam saya nak paham Quran. Sebab dia sebutkan secara spesifik. Nanti malam dengan waktunya. Kalau dia hanya mengatakan saya nak. Macam kita sebut, saya nak haji, saya nak rumah, saya nak harta, saya nak kahwin. Bukan, no. Bukan Ustaz. Jangan salah faham ya. Kalau yang lelaki ni dia faham semua lah. Tapi kalau yang wanita ni, apalah Ustaz ni, kahwin-kahwin lagi. Bukan. Itu keinginan biasa. Keinginan biasa. Kalau dia terbalik, Terbalik. dia buat kebaikan. Ya. Dia nak belanja kawan-kawan pergi umrah. Belanja kawan-kawan pergi umrah, Masya Allah. Itu dia punya niat dia. Syarat ni kalau dia benda yang maksiat. Contohnya kalau dia Menang judi. Masya Allah. No, tak mau. Bukan nazar ke? Itu macam nazar juga.
Oh, maksudnya kalau saya menang judi, oh, Masya Allah. Ini soalan yang macam mana saya sebut ya soalan ni? Kalau saya menang judi, saya akan belanja kawan-kawan saya pergi umrah. Masya Allah, tabarakallah rahman. Okey, baik. Apa definisi nazar tadi? Okey. Okey. Seseorang mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan taqarrub. Kalau dia melakukan sesuatu maksiat, kejahatan. Okey, melakukan maksiat dan kejahatan itu adalah confirm haram, kan? Haram ya? Tak boleh. Kalau yang ni macam mana? Nak belanja kawan-kawan sebab itu termasuk nazar muallakan. Ya of course lah, buat untuk benda ni tak boleh buat. Tak boleh buat. Lepas tu untuk yang nazar ni pun tak perlu buat. Tak perlu buat. Kenapa dia tak perlu buat? Kenapa dia tak perlu buat? Hah? Ya sebab judi haram. Sebab dia perkara maksiat. Menurut ana tak perlu buat. Okey, dia kena bayar kafarah. Okey, kalau soal kata dia kalah, tak belanja lah. Tak ada. Oh, maksudnya kalau dia so dia betul-betul nak belanjakan kawan-kawan haji tu menggunakan duit haram tu lah. No, tak mau. Hah? Oh, kalau ustaz tak tahu, okey lah, tak ada masalah. Dosa tanggung dia, ana dapat pahala. No problem. Jangan bagi tahu ana lah. Dekat apa dah sampai ya? Aduh, susah ni ya. Nak balik macam mana? Nak bagi orang macam mana? Aduh. Solusi dia macam mana? Mana kalau dia tak bagi tahu, settle lah. Oh, settle memang. Kalau ini berlaku pada anda sendiri, tolong janganlah bagi tahu lah. Jangan bagi tahu last minute. Kalau nak bagi tahu sebelum tu. Tapi kalau memang dia terbuat daripada benda haram, memang jangan buat. Ya sebab Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu apa dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu ibadah melainkan dia dihasilkan daripada benda yang baik. Oh, tak sah, tak diterima. Confirm tidak diterima. Ya sebab dia berasal daripada harta yang haram. Ar-rashi wal murtasi fin nar. Yang memberi rasuah dan menerima rasuah di neraka. Hartanya haram, tidak berkat, dan apabila dipergunakan untuk ibadah, ibadahnya tidak sah. Sebab dia memang yang menjadi syarat, meskipun syarat ini tidak disebutkan secara spesifik oleh ulama, tapi kalau kita tengok kepada hadis yang tadi, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat menerima suatu ibadah melainkan dia dihasilkan dengan yang baik. Untuk yang tadi jangan buat ya. Iya. Driving test. Okey. 3 kali lepas tu dia tembak. Kalau dia lulus puasa. Yes, of course wajib. Boleh. Ya. Ia termasuk muallak. Itu pun dia akan dapat pahala insya-Allah taala. Tapi kalau kita nak ikutkan pandangan yang rojih tadi, bukan yang rojih sebetulnya. Dia ni fatwa ni dia difatwakan oleh Islam Web. Anda tengok itu hari baca tentang Islam Web tu, mereka para asatidzah, para ulama ni yang ada dalam Islam Web dia, mereka lebih cenderung kepada ni untuk nazar muallak ni dia makruh. Tapi kalau anda sendiri, insya-Allah dia tetap akan mendapatkan pahala. Sebab dia melakukan kebaikan meskipun dia terikat dengan sebab. Tetapi yang lebih baiknya nazar yang pertama ni. Nazar taat mutlak. Tak ada apa-apa sebab dia terus buat nazar.
Okey, kita teruskan dulu kepada dalil yang kedua ya. Dalil yang kedua surah Al-Baqarah 270. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhr أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه." Yang bermaksud, dan apapun yang kamu nafkahkan. Nafkah ini adalah sedekah. Sedekah untuk keluarga, nafkah untuk keluarga, ataupun termasuk zakat mal, zakat wajib, zakat sunnah dan sebagainya, sedekah dan sebagainya. Aw nadhartum, ataupun apa yang kamu nazarkan. Macam nazar taat tadi. Nazar mutlak, nazar muallak. Ya, fa innallaha ya'lamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui nazar tersebut, mengetahui nafkah ataupun infak tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasannya. Jadi apa-apa nazar nih, yang penting dia masuk kepada nazar taat, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar, akan memberikan pahala kepada mereka yang bernazar, dengan syarat nazar tersebut hanya ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan nazar untuk kubur, bukan nazar untuk seorang ulama, bukan nazar yang dipersembahkan kepada berhala-berhala ataupun ataupun tok guru dan sebagainya. Waliyadzubillahi taala. Kita mesti hindarkan daripada benda macam ni. Ataupun dalam dia bernazar, kalau aku berjaya dalam ni, aku akan aku akan mentaati ustaz ini. Aku akan dia taat. Aku akan mentaati ustaz ni. Ataupun aku membaiat 100% ustaz ni. Dan saya tidak mau taat kepada yang lain. Aku hanya taat kepada ini. Padahal orang ni, ustaz ni, dia bukan ustaz lah. Dia anggaplah dia tokoh lah. Dia seorang tokoh, tetapi dia berpegang kepada aliran yang sesat, aliran yang menyimpang, banyak mengarut, banyak benda-benda yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia melakukan kesyirikan dan sebagainya, dia ikut syirik juga. Okey, kalau semasa hidup dia ada masa dan boleh melakukannya, lepas tu dia mati dan tak sempat untuk melakukan nazar tersebut, maka kata ulama, keluarganya boleh menunaikan nazar tersebut. Tetapi apabila dia semasa hidup dia uzur, tidak boleh melaksanakan nazar tersebut, dia tak ada masalah. Keluarganya tak perlu dia untuk melaksanakan nazar tersebut. Ketika dia hidup kan, dia pernah bernazar untuk puasa ataupun haji dan umrah. Nazar lah. Dan ketika itu dia tiba-tiba sakit, stroke ke ataupun uzur ke, lalu dia tiba-tiba mati, maka nazar dia tak perlu dilakukan oleh keluarganya. Tetapi ketika dia hidup ada masa tetapi dia tidak boleh melaksanakannya, maka keluarganya boleh melakukan nazar tersebut. Nah, hada wallahu taala alam. Okey, hadis yang ketiga. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis ni sudah dibacakan tadi itu ya. Ini hadis dia. Man nadhara ay yuti'a Allah falyuti'hu. Sesiapa yang bernazar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, falyuti'hu, maka wajib dia mentaatinya. Wa man nadhara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Dan sesiapa yang bernazar ingin bermaksiat kepada Allah, dia bernazar ingin berzina, dia nazar ingin membunuh orang dan sebagainya, fala ya'sihi, maka dia tidak perlu melakukan nazarnya. Kandungan bab ini ada 3. Yang pertama, menunaikan nazar adalah wajib. Wajib ya. Kita tahu hukum wajib itu macam mana? Apabila dikerjakan, dapat pahala, ganjaran pahala. Apabila ditinggalkan, mendapat dosa. Yang kedua, apabila sudah menjadi ketetapan bahawa nazar adalah ibadah untuk Allah semata-mata, maka menyelewengkannya kepada selain Allah adalah syirik. Jadi tidak boleh bernazar kepada makhluk, kepada selain Allah. Bernazar kepada Nabi, bernazar kepada malaikat, apatah lagi bernazar kepada jin dan sebagainya. Waliyadzubillahi ta'ala. Tetapi kalau di sini mungkin tak ada, kalau dekat sini mungkin tak ada. Tapi kalau di kampung ana, dekat sana, nazar-nazar menyembelih di kuburan ni dia dah bukan rahasia umum lah, dah biasa lah. Jadi biasanya kalau mereka ada anak kecil kan, mempunyai anak kecil, budak kecil, dan dia ada penyakit yang tak kunjung sembuh lah, dia pergi doktor,
tak sembuh. Dia pergi bomoh pun juga tak sembuh. Yang banyak memang pergi bomoh. Sebab bomoh ni bayaran dia sesuka hati. Seikhlasnya. Sebab dia tak ada ni. Tak ada resit dan sebagainya. Tapi kalau pergi doktor, memang dia mau tulis lah, ini semua obat ni periksa sekian. Rata-rata kalau dekat kampung anak ni, yang pertama dia pergi kepada seorang ustaz. Yang pada sebetulnya ustaz itu bukan seorang ustaz, tetapi dia adalah uskun. Bomoh dukun. Dia berbaju ustaz. Kalau dia tak kunjung sembuh, tiba-tiba dia terus bernazar. Kalau anakku ini diberikan kesembuhan, aku bernazar akan menyembelih kambing ke kuburan syekh ini. Dan di sana terdapat satu kuburan syekh wali yang sangat-sangat terkenal kat sana. Sangat famous. Kuburan ini dia ada di tanah-tanah bebatuan. Dia ada pohon besar, ada batu-batu. Lepas tu kuburan tersebut panjang sekali. Kononnya wali ini adalah datang daripada orang Arab. Jadi dia besar. Kalau anda tengok di dalamnya tu dia banyak duit. Jadi setiap orang yang datang ke kuburan tu dia masukkan duit. Jadi yang beruntung ni adalah ni lah yang menjaga kuburan tu. Memang ni adalah bisnes. Banyak orang yang melakukan sembelihan di kuburan ni. Ini termasuk syirik. Waliyudubillahi ta'ala. Hukum orang yang makan tak ada masalah. Tak ada masalah. Hukum makan daripada sembelihan karena syirik ini haram, tak boleh. Tapi dia tak termasuk kepada syirik, tapi dia berdosa besar. Sebab sembelihan yang tidak halal, contoh kata yang ditunjukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dagingnya haram dimakan. Tak boleh. Waliyudubillahi ta'ala. Ini yang berlaku. Tapi sekarang ni, kalau di kampung anda ni macam ni dah tak ada dah. Tinggal sedikit. Tapi kalau dulu memang ramai. Ana pun sering pergi untuk kenduri-kenduri macam ni. Lumayan dapat makanan kambing kan. Sebab dulu ni makan kambing ni dia jarang-jarang. Biasanya makan ubi kayu dengan belacan itu je. Tiba-tiba ada jiran pula yang menjemput untuk ikut nyembelih kambing di kuburan. Okeylah. Yang penting perut berisi. Tapi kalau sekarang waliyudubillahi ta'ala. Setelah kita mengenal tentang dakwah sunnah ni, memang kita jauhkan daripada benda macam ni. Tak boleh. Waliyudubillahi ta'ala. Okey. Kemudian yang ketiga, dilarang untuk menunaikan nazar maksiat. Dilarang ya. Nazar maksiat ni dia dilarang, tak boleh. Apabila seseorang bernazar maksiat dan dia melakukannya, dia akan menebarkan dosa. Untuk dia berlepas diri daripada nazar tersebut, dia mesti bayar kafarah. Tapi kalau nak ikutkan pandangan Imam Syafi'i, dia tak perlu membayar kafarah tersebut. Nah. Kalau ikutkan kepada hadis tu, sebab dia hadis ni dia berbicara secara umum, insya-Allah taala kalau menurut ana sendiri yang rajih ialah ni. Menurut ana sendirilah ana berpegang kepada yang tak perlu melaksanakan kafarah sebab dia adalah maksiat. Kalau dia dilarang berbuat maksiat, kenapa kita nak buat kafarah untuk maksiat tu? Jadi kita insya-Allah tak perlu dalam hal ini. Tapi kalau nak kehati-hatian, kehati-hatian, sebab ini adalah bentuk nazar yang dilanggar, maka boleh dia melakukan kafaratul yamin, kafarat sumpah. Nak berhati-hatilah, takut dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama ini adalah luas. Allah memberikan keluasan, kemaafan, insya-Allah kita boleh ambil pandangan yang tidak yang tidak perlu melakukan kafarah tersebut. Okey. Nah, ada soalan lagi? Kita tinggal 5 minit dah. Kita berhenti pada pukul 8.45 insya-Allah. Kenapa? Iya, tak perlu nazar. Untuk kita macam ni. Bukan tak perlu sebetulnya. Kalau kita nak bernazar yang dikaitkan atas suatu sebab, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Sebab nazar tersebut tidak dapat memberikan kesan apa-apa. Tidak dapat mengubah takdir. Justru itu tercela.
Kalau kita tengok dalam hadis tadi, nazar yang macam tu keluar daripada orang yang bakhil. Nak puasa Khamis, dia minta pahala dulu, minta ganjaran dulu kepada Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nazar yang masyru', yang bagus macam mana? Terus dia bernazar. Aku bernazar kepada Allah, aku nak hafalkan Al-Quran 30 juzuk. Kena wajib hafalkan tu lah. Ya, kena hafalkan. Dan ini bagus. Kalau dia tidak boleh, tidak mampu, dia boleh cancel dengan cara tadi, kafaratul yamin. Bayar kafarah. Tetapi ini jangan digampang-gampangkan, jangan dimudah-mudahkan. Selagi dia kuat untuk melaksanakan nazar tu, dia wajib melaksanakan nazar tu. Kalau dia ada tak mampu, nak puasa 2 tahun tengok badan dia dah macam tu, tak boleh, tak perlu. Nazar 2 tahun pula, aduh. Makanya kalau nazar tu, fikir-fikir dulu sebelum nazar tu. Jangan asal lepas, jangan asal ngomong. Fikir dulu. Tiba-tiba dia terus, aku bernazar nak puasa 2 tahun. Dia semangat, 2 tahun. Masya Allah. Kalau memudaratkan lebih baik tadi, cancel. Dengan cara bayar kafarah. Makanya kalau nazar fikir dulu sebelum tu. Saya mampu tak buat nazar ni? Kalau tak mampu, jangan. Ini makruh. Kalau tak mampu. Apatah lagi kalau dia memudaratkan dirinya. Nah, ada soalan yang paling last sekali. Ada. Ya. Ya. Maknanya wajib pula pada waktu dia tunaikan. Ya, yang keluarga ni dia sebetulnya dia tak wajib sebab dia dah mati. Sebab dia dah mati. Yang keluarga ni boleh. Kalau keluarga ni dia tak menunaikan nazar dia pun dia tak berdosa. Tak berdosa. Kalau dia nak lakukan nazar tu boleh, tak ada masalah. Tak ada wajib. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa semasa hidupnya dia melalaikan nazar tersebut? Itu dia. Ini benda lain. Naam. Wa ta'ala. نعم هذا والله تعالى أعلم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني والله ورسوله بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.